Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Hari ini saya akan jelaskan tentang 11 langkah menyelesaikan tugasan sejarah 9404, iaitu kerja khusus sejarah untuk tahun 2021. Okey, saya rasa pelajar sedang buat ataupun mungkin ada yang telah selesai menyelesaikan kerja khusus ini. Okey, cuba kita lihat 11 langkah yang saya gariskan ini untuk memastikan pelajar berada di mana. Okey, dan untuk memastikan kita boleh memperolehi markah yang baik dari kerja khusus yang kita hasilkan. Jadi, mari kita sama-sama melihat bagaimana untuk menjalankan kerja khusus ini sebaik yang mungkin. Penyelidikan dan penulisan sejarah. Pertama, kita kena jelas apa dia penyelidikan dan penulisan sejarah. Penyelidikan sejarah ialah sejenis penyelidikan yang dilakukan oleh sejarawan dan lain-lain untuk memperolehi jawapan atau mengetahui tentang sesuatu persoalan. Sebab tu kita menulis esei ini tentang sesuatu fenomena manusia dalam dunia yang mereka tinggal, alami pada masa lepas melalui penggunaan pendekatan yang saintifik. Itu dikatakan penyelidikan dan penulisan sejarah. Satu lagi berkaitan dengan satu proses mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan ilmiah melalui penyelidikan bagi menghasilkan sebuah penulisan yang bercorak akademik. Jadi kita kena faham pada ini supaya kita jelas mengapa kita buat kerja khusus. Bukan suka-suka, tapi adalah satu proses sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai the student of history. Sebagai seorang pelajar sejarah, kita perlu menyelidik dan menulis berkaitan dengan sejarah. Perkara yang kedua, mengapa menjalankan penyelidikan? Kenapa kita perlu buat kerja khusus ini? Pertama, kita nak mencungkil apa yang tersembunyi. Sama ada berkaitan dengan tokoh, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sukan. Kita ada 4 tema yang diberikan. Jadi kita nak mencungkil apakah maklumat yang tersembunyi daripada keempat-empat tema tadi. Yang mana satu kita nak pilih. Kedua, kita nak menyelidik tentang sesuatu yang belum diketahui ataupun tidak diketahui sepenuhnya. Mungkin orang dengar cerita, orang semua tahu tentang P. Ramlee, orang semua tahu tentang Tunku Abdul Rahman, tapi ada benda yang belum orang tahu tentang tokoh-tokoh tersebut. Mungkin kita boleh cungkil untuk mendapatkan maklumat. Memperoleh jawapan tentang sesuatu di masa lalu. Apa yang berlaku satu masa dahulu di tempat, mungkin di Rawang tahun 60-an, apa yang berlaku. Okay? Kita nak memperbaiki penjelasan yang tidak memuaskan ataupun tafsiran yang dipersoalkan. Banyak isu, banyak perkara yang menjadi persoalan dalam masyarakat hari ini, berkaitan dengan tokoh, berkaitan dengan tempat-tempat, berkaitan dengan kegiatan sukan, pemimpin sukan dan sebagainya, serta berkaitan dengan kegiatan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi yang boleh kita cungkil dan boleh kita buat penyelidikan dan kita boleh tulis yang dikatakan sebagai esei sejarah. Ini adalah langkah sebelum penulisan. Perkara yang pertama, kita kena faham. Kita perlu memikirkan perkara ini. Mengapa menjalankan penyelidikan? Kenapa kita nak buat penyelidikan? Pertama, untuk mengidentifikasi kepentingan, membuat relevansi masa lalu dalam memahami masa kini, mengaitkan apa yang berlaku pada masa dahulu dengan masa kini. Itu satu persoalan. Okay, meningkatkan kefahaman tentang budaya yang mendasar kehidupan manusia mengikut time frame yang kita tentukan, sebelum ataupun sehingga tahun 2015. Ketiga, kita nak merekod, mencatatkan perubahan ataupun evaluasi pencapaian individu, agensi ataupun institusi dan badan-badan ataupun pihak tertentu. Okey, sama ada dia merupakan sejarah tokoh, tempat, ekonomi ataupun kegiatan sukan. Dan akhir sekali, kita menjalankan penyelidikan sebab kita nak menghasilkan satu hasil penulisan yang kita panggil esei sejarah. Okay, seperti juga untuk mereka yang menulis tentang artikel, tesis, monograf adalah hasil daripada penyelidikan yang dilakukan secara saintifik dengan menggunakan bahan primer ataupun sumber pertama dan sumber kedua dan juga sumber ketiga. Dan itu adalah satu kajian yang bersifat saintifik. Okay, kita menulis sesuatu esei berdasarkan kepada sumber
yang kita ada. Sumber yang dipercayai, sumber yang mempunyai keabsahan dan sumber yang autentik dari segi keabsahannya, dari segi maklumat. Jadi ada 3 perkara yang perlu kita jalankan dalam menyelesaikan kerja kursus ini. Pertama, kita mesti menulis proposal kajian. Jadi apa yang kita nak menyelidik itu kita nyatakan dalam proposal kajian. Setelah proposal kajian itu jelas, dari proposal kajian itulah kita menghasilkan sebuah esei sejarah. Esei sejarah yang telah kita tulis untuk memenuhi syarat kerja kursus 9404 dan kita akan membentangkannya. Di sesi yang terakhir kita akan membentangkan esei sejarah yang kamu tulis itu. Ini 3 perkara, 3 langkah besar, langkah utama yang perlu kita buat dalam proses kita menyelesaikan kerja kursus sejarah 9404. Jelas ya para pelajar? Kerja kursus ini adalah syarat penting untuk melayakkan kita menduduki kertas sejarah STPM. Langkah yang pertama daripada 11 langkah yang saya nyatakan. Langkah pertama adalah pra-penulisan, iaitu berkaitan dengan pemilihan tajuk. Tajuk yang kita pilih berdasarkan 4 tema yang telah diberikan. Sama ada tema ekonomi, tema tempat, tema sukan ataupun tema tokoh. Jadi pelajar akan menulis ataupun memilih tajuk berdasarkan salah satu daripada 4 tema yang diberikan. Pertama sekali dalam pra-penulisan ini, kita perlu memikirkan apakah yang nak kita tulis, apa yang kita nak cungkil, apa yang nak kita hasilkan daripada penyelidikan sejarah yang nak kita buat. Jadi dalam kita memikirkan tajuk, setelah kita memikirkan tema mana yang kita nak buat, kita perlu membaca. Langkah yang kedua, kita perlu membaca bahan-bahan berkaitan dengan tajuk yang kita fikirkan. Mungkin kita nak buat tentang tokoh sukan. Jadi kita kena membaca sebanyak mungkin bahan berkaitan dengan tokoh sukan yang nak kita kaji. Kita nak membaca tentang sejarah tempat yang nak kita kaji. Kita nak mengkaji tentang Kuala Kangsar. Jadi kita kena banyak membaca tentang Kuala Kangsar untuk membolehkan kita menghasilkan satu esei yang baik. Itu yang pertama. Kedua, kita perlu membina pelbagai persoalan. Ini persoalan berkaitan dengan apa yang kita baca, tentang tokoh yang nak kita tulis, tentang tempat yang nak kita tulis, tentang ekonomi yang nak kita tulis, tentang sukan, kegiatan sukan yang nak kita tulis. Jadi kita perlu banyakkan persoalan untuk membolehkan kita menyelidik dengan lebih baik. Apakah yang hendak kita jelaskan dalam esei yang hendak kita hasilkan. Jadi persoalan ini perlu kita jawab. Itu yang dikatakan sebagai esei dalam isi jawapan esei kita. Kita menjawab persoalan yang kita nyatakan. Itu ataupun dipanggil permasalahan kajian dalam proposal kajian. Yang itu perlu kita jelaskan dalam esei yang dikatakan sebagai dapatan kajian. Jadi kita menjawab persoalan pertama berkaitan dengan tokoh yang kita kaji, iaitu persoalan pertama berkaitan dengan latar belakang tokoh tersebut, dan kita menjelaskan tentang tokoh tersebut dalam isi yang pertama. Itu adalah jawapan. Itu yang dikatakan sebagai dapatan kajian. Yang kedua, kita nak menjelaskan tentang sumbangan tokoh tersebut. Sumbangannya dari segi apa? Mungkin dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial. Dan itu kita perlu cungkil dan kita jelaskan. Itu kita jawab dalam isi yang dipanggil isi yang kedua. Itu persoalan yang kedua. Isi yang ketiga mungkin persoalan ketiga. Begitu kita nak menjelaskan tentang peranan, pencapaian, permasalahan yang dihadapi dan sebagainya. Okey, itu apa perkara yang kita nak soal dan kita nak jawab dalam esei kita. Jadi dalam esei bukan lagi persoalan. Esei adalah jawapan kepada persoalan yang kita nyatakan dalam proposal kajian. Jadi setelah kita memiliki jawapan, kita akan menulis dalam format yang betul. Barulah kita masuk kepada penulisan. Pra-penulisan, semasa penulisan. Maksudnya kita mengumpul bahan dan akhir sekali draft pertama, draft kedua dan akhirnya final dari segi penulisan itu yang hendak dihantar. Satu hasil esei yang telah selesai dijalankan. Jadi kita berdasarkan pada format esei, ada pengenalan, ada isi dan ada penutup kepada esei tersebut.
Okey, itu adalah perkara terakhir yang kita hasilkan. Okey, itu adalah langkah yang pertama. Okey, dia belum siap lagi, kita hanya memulakan langkah pertama. Okey, langkah pertama dari segi memikirkan apa yang nak kita pilih dalam tajuk tersebut, apa yang kita nak jelaskan. Jadi kita perlu buat pembacaan dahulu untuk mendapatkan satu gambaran tentang kajian yang nak kita lakukan, dan kita membina persoalan untuk dijelaskan dalam esei nanti, dan kita menghasilkan satu esei yang baik. Itu adalah langkah pertama yang sangat penting, okay, dalam menghasilkan satu esei yang baik. Langkah kedua, pertama setelah kita memikirkan tajuk, kedua pembacaan awal. Langkah kedua dipanggil pembacaan awal. Dalam proses awal sebelum penulisan, perkara yang penting dalam proses pembacaan ini, apa yang nak kita baca, itu dipanggil overview subjek kajian. Satu tajuk yang besar, kita nak mengkaji tentang ekonomi. Contoh, kita nak kaji tentang getah, dan apa yang nak kita lihat tentang getah, kita zero in kepada subjek yang berkaitan getah tadi. Mungkin kita nak lihat perkembangan industri getah. Apa yang dikatakan perkembangan industri getah itu? Apa yang berkaitan dengan industri getah? Mungkin dari segi keluasan kawasan, sebab-sebab kenapa penanaman getah itu diusahakan, kelebihan, kebaikan dan sebagainya. Jadi satu persatu apa yang kita nak lihat. Bila kita nak kaji tentang sesuatu kegiatan ekonomi, ataupun kita nak mengkaji tentang sesuatu tempat, dari segi apa? Mungkin kita nak kaji Shah Alam sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Kita kena zero in kepada subjek tersebut. Pusat pentadbiran, apakah pusat pentadbiran? Mengapa Shah Alam dikatakan pusat pentadbiran? Apakah perkara-perkara penting yang menjelaskan tentang tempat itu sebagai pusat pentadbiran, sama ada di peringkat negeri, peringkat daerah, ataupun mungkin di peringkat mukim sahaja, juga pusat pentadbiran mukim. Ni yang juga dipanggil mukim. Okay? Daripada yang besar, yang lebih luas kepada yang lebih kecil. Kita zero in kepada apa yang nak kita kaji, iaitu semua perkara yang perlu kita teliti. Itu dikatakan sebagai pembacaan awal. Kita membaca apa yang perlu nak kita baca, sebab kita nak menulis, mengkaji tentang perkara tersebut, dan kita mengenal pasti bahan atau sumber yang perlu kita ada untuk menjelaskan tentang tokoh yang nak kita kaji. Jadi apakah bahan atau sumber yang kita perlukan daripada tokoh tersebut? Kita nak kaji tentang latar belakang dia. Jadi apakah sumber atau bahan yang kita perlukan daripada latar belakang tokoh tersebut? Kita nak tahu latar belakang dia. Jadi perkara yang pertama, kita perlu kenal tokoh tersebut. Kita perlu ada akses yang baik untuk berhubung dengan tokoh tersebut. Okay, dalam keadaan sekarang ini, dalam PKP ini, mungkin kita hanya bergantung kepada email. Jadi mesti ada email tokoh tersebut, cari kontak dia. Okay, bagaimana kita nak mendapatkan tokoh tersebut dalam website ke, okay, mana-mana kalau tokoh itu terkenal. Ada dua pelajar saya buat tentang Alex Ferguson, iaitu pengurus Manchester United. Dia dapat email daripada laman web rasmi Manchester United, dan terus menulis persoalan interview, menyatakan mengapa proposal itu disertakan, dan memberi satu ni untuk maklumat kepada tokoh yang dikaji. Dan Alex Ferguson ni menjawab semua persoalan yang dinyatakan, dan pelajar itu boleh menulis tentang Alex Ferguson. Tak ada masalah. Penting kita dapat sumber yang betul. Jadi untuk mendapatkan sumber itu, kita kena pasti. Kalau kita nak kaji tokoh, kita mesti boleh mendapat apa saja sumber daripada tokoh tersebut. Kita boleh mendapat kerjasama daripada tokoh tersebut. Kalau tidak, kena cari tokoh yang lain, ataupun buatlah tajuk yang lain. Okay? Untuk mendapatkan email, mendapatkan kontak, kena bijak. Ada juga pelajar yang buat tentang tokoh sastrawan, misalnya Samad Said. Pernah ada pelajar saya buat Samad Said, pun sama. Okay, cari dia punya email untuk memberikan soalan-soalan interview temu buat kepada Samad Said, dan dia dapat. Jadi kita kena pandai mencari. Bagaimana nak cari? Kena cari di laman-laman web rasmi. Okay, di mana mungkin kita boleh cari dia punya FB dan sebagainya untuk mendapatkan jawapan. Ni kalau kita dapat respon yang baik daripada tokoh tersebut, bolehlah kita menghasilkan kajian tentang tokoh tersebut. Sebab banyak benda yang perlu kita dapatkan daripada tokoh tersebut. Kita nak menulis apa? Kita nak menulis tentang pemikiran tokoh tersebut. Apa yang difikirkan tentang penulisan dia, tentang hasil karya sastra yang dia hasilkan. Dia nak menjelaskan tentang apa
apa yang cuba disampaikan. Itu hanya boleh kita dapat dengan membuat temu bual, dan kita buktikan dengan hasil-hasil penulisan, puisi, cerpen, karya-karya sastra yang dihasilkan. Dari situ kita boleh buat penilaian dan pentafsiran. Juga daripada buku sumber kedua yang menulis tentang tokoh tersebut, yang menyatakan ataupun memberi ulasan tentang cerpen yang dituliskan, sajak yang dihasilkan. Okey, dari segi pemikiran tokoh tersebut. Okey, banyak perkara yang kita boleh tuliskan pelajar. Ini seperti dari segi kertas untuk kerja kursus ini, kita hanya perlu menghasilkan antara 2,500 patah perkataan hingga 3,000 patah perkataan sahaja. Jadi kita kena smart, kena bijak dalam memastikan. Pertama, dalam langkah yang kedua pembacaan awal ini, kita perlu tahu apa yang kita nak baca. Kajian berkaitan dengan kajian yang kita hasilkan, dan kita terus kepada persoalan-persoalan yang hendak kita jelaskan itu, yang itu kita perlu beri fokus untuk mendapatkan bahan berkaitan dengan persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga. Dan sekali kita mengenal pasti sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber ketiga yang nak kita gunakan dalam penulisan tersebut. Okey, ini adalah langkah kedua yang sangat penting, yang dikatakan langkah pembacaan awal sebelum kita menulis esei sejarah. Langkah yang ketiga dalam penulisan esei sejarah, menyediakan working bibliografi dan pembacaan umum. Ini semua dilakukan dipanggil pra penulisan, pra bacaan. Jadi bila kita dah membaca tadi, pertama kita memikirkan tajuk yang nak kita tulis. Kedua, kita membaca pembacaan awal. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga, kita menyediakan working bibliografi dan pembacaan umum. Perkara yang pertama dalam langkah yang ketiga, kita mengumpulkan maklumat. Sebab kita nak menulis, kita mesti ada sumber. Itu yang dikatakan evidence. Jadi maklumat ini kita kena kumpulkan daripada maklumat sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber yang ketiga. Jadi mana saja yang berkaitan dengan tajuk yang kita kaji, kita kumpulkan maklumat tersebut. Kedua, kita menyenaraikan sumber yang relevan. Daripada banyak sumber yang kita kumpul, kita pilih sumber yang sesuai dengan apa yang telah kita zero in tadi kepada subtopik yang nak kita kaji. Okey, kita asingkan sumber yang mana yang betul-betul kita nak gunakan, yang kita tidak relevan dengan kajian kita. Jadi kesan sumber yang relevan dalam bacaan. Jadi kita kena pasti sumber yang kita nak gunakan, dan ambil bahan yang penting daripada apa yang kita baca itu untuk dimasukkan nanti dalam esei kita. Lepas tu kita perlu buat catatan. Okey, dah buat catatan. Okey, kena pasti bahan, kumpulkan dan kita mencatat. Okey, bahagian yang mana ataupun kita membuat penandaan tertentu kepada apa yang kita baca, atau dipanggil nota ataupun catatan sebagai panduan untuk membina cadangan, proposal, kerangka kajian. Jadi kita menulis berdasarkan kerangka kajian. Jadi kita perlu membina kerangka kajian. Sangat penting. Kita dah tahu tajuk yang kita nak kaji, persoalan yang kita kaji, dan persoalan itu kita mesti rangkakan apa yang ada dalam persoalan itu. Misalnya kita nak lihat dari segi latar belakang tokoh. Latar belakangnya berkaitan dengan apa? Dari segi latar belakang keluarga, latar belakang kejaya, latar belakang latar belakang keluarga. Latar belakang keluarganya tu pada awal dia kecil. Kemudian latar belakang dia, keluarga dia sendiri bila dia berkahwin dan sebagainya. Kemudian latar belakang kejaya dia bila dia bekerja, ataupun dia melibatkan diri dalam sesuatu pertubuhan dari segi ataupun perkhidmatan. Dan bagaimana ataupun dia melibatkan diri dalam kegiatan perniagaan dan sebagainya. Jadi kita perlu kerangka. Itu yang dikatakan kerangka. Jadi daripada persoalan itu kita detailkan apa benda yang kita nak jelaskan, yang saya katakan tadi jawapan ataupun dapatan kajian. Jadi semua itu perlu didetailkan, baru kita tahu kita nak cari apa yang perlu kita jelaskan dalam esei. Itu dipanggil working, daripada bahan yang bertulis ataupun diterbitkan ataupun tidak diterbitkan. Ini kita akan masukkan nanti apabila kita gunakan dalam sumber bibliografi ataupun sumber rujukan. Ini nanti saya akan tunjukkan mana menulisnya. Dan satu lagi, kita nak menulis tentang nota hujung. Jadi daripada sinilah kita akan gunakan bahan-bahan ini untuk kita nyatakan
di mana kita dapat bahan tersebut yang ditulis di bahagian akhir esei ataupun nota hujung. Okey, ini perkara yang penting, langkah yang ketiga. Okay, sebab perkara-perkara ini daripada apa yang kita baca, daripada sumber yang kita kumpul, kita simpan tadi, kita kena pasti sumber-sumber tersebut, dan sumber yang mana kita nak gunakan nanti kita senang untuk kita tulis di bahagian bibliografi dan juga di nota hujung nanti, dan kita boleh menyusunnya dengan baik dan kita tidak akan tercari-cari di mana bahan itu. Sebab tu kita mesti susunnya mengikut kerangka kajian itu. Dan kita susun nota kita itu satu persatu, dalam satu fail untuk mudah bila kita nak menulis nanti. Bila kita menulis nanti lebih mudah sebab kita akan menurut urutan yang telah kita kumpul, berdasarkan kerangka kajian. Sangat penting para pelajar, kerangka kajian. Jadi kita mesti detailkan persoalan pertama, persoalan kedua, apa yang ada dalam persoalan kedua. Jadi kita nak lihat dari segi kemajuan ataupun pencapaian syarikat A dalam perusahaan apa. Apa yang dikatakan kemajuan yang dicapai? Mungkin dia mencapai kemajuan dari segi teknologi. Mula-mula digunakan teknologi apa? Kemudian teknologi itu makin berkembang. Apakah kesan daripada perubahan dari segi cara operasi kilang tersebut? Cara dia menghasilkan sesuatu barangan dalam industri ataupun AKS tersebut. Itu semua kita boleh jelaskan peringkat-peringkatnya. Ini berdasarkan kajian sejarah dari tahun ke tahun misalnya. Apakah nama teknologi yang digunakan? Dan apakah kesan daripada kegunaan teknologi tersebut? Hasilnya semakin baik, syarikat mendapat keuntungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ada data yang boleh kita lampirkan bersama sebagai satu sumber. Semua itu boleh kita perolehi daripada kajian tersebut. Jadi kita kena susun dengan baik. Itu yang dikatakan kerangka. Bagi saya kerangka kajian itu sangat penting dalam langkah yang ketiga ini. Kita menentukan kerangka kajian kita. Kita dah ada proposal, tapi dari proposal itu kita detailkan persoalan itu. Sebab kita nak menjawab persoalan yang penting dalam proposal kajian ataupun permasalahan kajian itu. Kita perlu membina kerangka kajian untuk kita membuat pendetailan tentang apa yang nak kita cari, apa kita perlu cungkil dan apa yang kita akan tulis dan kita akan jawab dalam esei tersebut. Itu perkara yang sangat penting dalam langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah menulis cadangan kajian ataupun proposal kajian. Saya rasa pelajar semua dah ada proposal kajian. Dalam proposal kajian itu berkaitan dengan huraian, berkaitan dengan tajuk, persoalan kajian dan rasionalnya, skop kajian, tinjauan literatur, kaedah kajian, struktur penulisan esei dan juga huraiannya. Semua ini antara perkara-perkara penting yang kita perlu ada dalam proposal kajian. Dan proposal ini akan ataupun boleh diperbaiki. Dia belum mutamat, Pak Fajar. Sebab proposal ini kita boleh ubah suai berdasarkan bahan yang kita perolehi, dan bila kita menulis nanti mungkin akan berlaku perubahan kepada proposal ini. Jadi proposal belum mutamat sebab dia hanya merupakan cadangan kajian sahaja. Jadi setelah esei kita selesai, kita lihat balik proposal kita, sejauh mana esei kita tadi menjawab persoalan dalam kajian tadi. Ini persoalan daripada proposal kajian. Kalau dia berubah, kita tukar proposal kajian kita itu supaya dia selari. Proposal kajian dengan esei yang kita tulis mesti sama. Dari segi persoalan ataupun permasalahan kajian yang kita nyatakan dan dapatan kajian yang kita berikan mestilah sama dengan persoalan ataupun permasalahan kajian yang kita nyatakan dalam proposal kajian. Barulah kita menghasilkan satu esei yang baik. Dia mesti selari antara proposal dengan esei yang kita tulis, dan proposal itu kita boleh ubah dan dia belum mentamat. Walaupun kita telah selesai proposal kajian, proposal itu kita masih boleh baiki, kita masih boleh betulkan sehinggalah selesai esei kita nanti. Untuk memastikan bahawa esei kita dengan proposal itu selari. Sebab proposal adalah rangka kepada kajian kita itu. Jadi kita menulis esei berdasarkan proposal yang kita nyatakan. Jadi kalau proposal tajuknya lain, persoalannya lain, eseinya lain, tak betul lah tu. Jadi itu satu yang silap. Jadi pelajar kena pastikan proposal kita sama dengan esei yang kita tuliskan. Dan jangan risau, proposal itu kita masih boleh baiki sehinggalah esei kita selesai. Untuk sesuaikan esei yang kita perolehi dengan proposal yang kita tulis. Sebab bahan yang kita dapat itu mungkin berubah. Kita nak mengkaji sumbangan, tak dapat, tak ada sumbangan, tak cukup untuk dihuraikan. Kita hanya boleh beri dari segi permasalahan. Ini masalah yang dihadapi oleh cabaran yang dihadapi oleh tokoh tersebut contohnya. Sumbangannya kita tak dapat jelaskan. Jadi kita boleh jelaskan perkara yang lain.
tentang tokoh tersebut. Sebelum ni kita nyatakan dalam proposal kajian. Jadi kita boleh tukar, kita boleh ubah sesuai dengan dapatan kajian yang kita, dengan sumber yang kita ada, dengan apa yang kita tulis nanti, dengan proposal kita yang telah kita buat lebih awal. Jadi semua itu boleh diperbaiki, diperbetulkan supaya selari. Saya ingat cakap saya, proposal kajian dengan isi kajian mesti sama, selari dari segi persoalan yang kita nyatakan ataupun permasalahan kajian yang kita berikan, dan kita jelaskan dalam isi kita itu persoalan yang kita nyatakan dalam proposal. Dan ini sangat penting dalam langkah yang keempat, itu proposal kajian. Langkah yang kelima bagi saya sangat penting para pelajar, itu proses pengumpulan data. Kita perlu mengumpulkan data berkaitan dengan persoalan ataupun permasalahan kajian yang hendak kita kaji. Jadi semua apa yang kita baca daripada sumber pertama, kita baca daripada sumber kedua ataupun bahan interview yang kita buat, kita perlu catatkan. Itu dipanggil pengumpulan data. Kita mesti ada satu kad yang dipanggil kad nota. Kad nota ini adalah bahan yang akan kita masukkan dalam nota hujung. Kad ini dalam berbagai bentuk. Mungkin satu buku, pelajar guna ambil satu buku, ataupun mungkin boleh guna tab ke, dan sebagainya. Ambil satu buku, buku catatan, buku 35 ke, apa saja buku, kertas A4 ke. Di situ pelajar catatkan. Itu dipanggil kad nota. Misalnya kita catatkan tentang kita ambil bahan itu daripada mana. Contoh, siapa pengarangnya, tajuknya apa, mungkin buku ke, jurnal ke, report ke, ataupun daripada laman website yang sebelum ini saya telah jelaskan sumber-sumber itu. Tapi kita perlu catatkan, kita ambil daripada mana kita baca. Walaupun kita baca daripada internet, kita nyatakan, itu kita tulis kat situ. Jadi apa bahan yang kita ambil daripada situ, apakah petikan yang kita nak masukkan dalam esei, kita ambil, tuliskan satu. Sebab di dalam kad nota ini lengkap dari segi tajuk, nama pengarang, siapa yang menerbitkan, tahun bila diterbitkan, yang paling penting muka surat berapa, halaman mana di mana kita ambil bahan tersebut, siapa pengarangnya, tahun bila, semua itu perlu dinyatakan dalam kad nota. Jadi kita kumpul sebanyak mungkin bahan-bahan yang ditulis tadi dalam kad nota ini, sebab kita akan masukkan dia dalam esei yang nak kita jelaskan nanti. Itu yang dipanggil nota hujung. Bila kita buat endnote nanti, kita akan gunakan kad nota ini untuk kita tuliskan, masukkan dalam esei tersebut untuk menjelaskan persoalan kajian yang kita nyatakan. Dan yang kedua adalah kad bibliografi. Bibliografi adalah sumber rujukan. Beza kad nota dengan kad bibliografi. Kad bibliografi adalah senarai rujukan yang kita gunakan. Sama ada sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga, kita senaraikan. Sumber internet, kita senaraikan. Semua sumber-sumber tersebut. Saya dah beri contoh sumber-sumber itu. Boleh lihat penerangan saya sebelum ini. Cuba ambil contoh itu. Tadi kita misalnya kad bibliografi. Kad ini buku yang lain. Buku yang lain. Tadi kad nota, daripada nota tadi kita boleh pindahkannya kepada kad bibliografi. Yang ini lengkap sumber yang kita gunakan, cuma dia tidak ada halaman. Kad bibliografi ini tidak perlukan halaman, sebab dia hanya menulis apa yang kita perlukan dari pengarang, nama pengarang, tajuk, jurnalnya apa, jilid keberapa, siapa yang terbitkan, tahun diterbitkan. Itu saja yang mencukupi. Sebab bila petikan mana yang kita ambil, kita nyatakan dalam kad nota. Jadi dua bezanya. Kad nota ada halaman ataupun muka surat. Kad bibliografi hanya maklumat yang lain yang tidak termasuk, yang tidak perlu dimasukkan halaman ataupun muka surat. Jelas panjang. Dua perkara ini sangat penting, sebab kita menulis esei sejarah mengikut kaedah sejarah. Kita bisa ada dua sumber ini, barulah kajian kita itu menarik dan boleh dipercayai. Sebab kita berasaskan bahan sumber pertama ataupun sumber kedua ataupun sumber lisan yang kita gunakan. Dan sumber itu boleh dibuktikan. Di mana sumber kita dapat itu, kita boleh tunjukkan. Itulah yang dipanggil evidence. Sebab itu kita ada dua fail kan. Fail pertama itu fail esei, dan fail kedua adalah fail evidence. Semua ini masukkan dalam fail evidence. Dan semua gerak kerja kita nampak kita lah laksanakan peringkat demi peringkat. Sekarang kita dah masuk tahap yang kelima, dari segi pengumpulan nota. Pastikan nota anda ada tajuk, subjek, tajuk subjek, nota dalam bentuk telegrafik, ringkasan.
Telegrafi ini contoh paling mudah, peta minda lah Pak Pelajar. Mindahkan. Di situ pelajar boleh huraikan lagi, mungkin boleh masuk banyak lagi pada sumber-sumber yang lain. Itu yang penting sebab kita nak memperbanyakkan kita punya nota hujung itu. Okey. Kemudian ringkas frasa semula, kita menulis semula. Kalau kita ambil petikan, kita ambil mana kod mana-mana petikan nak masukkan dalam esei, kita perlu frasakannya semula, ataupun kita membuat petikan langsung, ambil dan terus masukkan, dan kita nyatakan sumber itu daripada mana, siapa yang menyatakan perkara tersebut, siapakah pengarangnya dan sebagainya. Sebab itu penting kad nota dan kad bibliografi ini. Okay. Dan satu lagi perkara yang penting, sebab kita dah katakan tadi, semua ini kita kumpulkan dalam fail khusus yang kita panggil fail evidence. Okay. Setiap subjek yang relevan dengan isu utama tadi, kita akan masukkan dalam fail tersebut. Dan kita susun mengikut sumber tadi, kita susun, kita pindahkan dalam kad nota, sebab kita tidak lagi perlu untuk merujuk setiap sumber itu. Nak mencari payah kan, tapi kita dah tulis mana sahaja yang kita nak ringkaskan dalam kad nota. Kita dah nyatakan dalam kad bibliografi ataupun buku bibliografi kita. Jadi semua dua bahan ini kita akan gunakan. Dan tak perlu lagi kita rujuk kepada bahan yang banyak yang kita print out ataupun kita simpan dalam bentuk PDF dan sebagainya. Okay, jadi fail khusus perlu ada untuk menyimpan bahan-bahan ini. Kemudian kita kemas klinikal proposal untuk memantapkan kajian. Okay, berdasarkan kad nota tadi, kad bibliografi tadi, mungkin ada perubahsuaian macam saya kata tadi. Okay, berkaitan dengan proposal kita. Di situ kita boleh ubah lagi proposal kita. Jelas pelajar, ini adalah langkah yang sangat penting dari segi pengumpulan data. Kita belum tulis lagi, kita hanya mengumpul maklumat berkaitan dengan kajian yang nak kita buat, persoalan yang nak kita jelaskan. Tajuk, apa persoalan yang nak kita jelaskan. Apakah data yang kita ada berkaitan dengan persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga. Dari situ nanti baru kita boleh langkah seterusnya. Nampak pelajar? Jadi gerak kerja kita itu tersusun. Kita boleh buktikan kepada penilai kita bahawa kita telah membuat kerja kursus itu berdasarkan kaedah yang betul. Peringkat demi peringkat. Dan ini juga memudahkan para guru untuk membimbing pelajar kita bagaimana menghasilkan satu esei yang baik. Dan gerak kerja kita itu jelas. Dalam gerak kerja, dalam borang langkah ataupun gerak kerja, kita boleh nyatakan langkah-langkah ini. Bila dinyatakan, berapa lama dibuat dan sebagainya. Jadi kita berhak, bila kita buat penilaian nanti, kita boleh memberi markah yang baik, bukan hanya berdasarkan esei yang ditulis oleh pelajar, tetapi juga usaha, gerak kerja yang mereka lakukan, langkah demi langkah untuk menghasilkan esei sejarah tersebut. Minit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah